Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita Unit 2 Kebersihan Menjamin Kesihatan Diri. Hari itu kita dah tengok pada muka surat 18, 19 dan muka surat 20. Hari ini kita akan sambung pada muka surat 21. Baiklah, mari kita sambung. Jom berkemah. Mari kita baca ni. Jom berkemah. Berkemah. Masa kamu semua dah pernah berkemah kan? Dah pernah masuk dalam kemah, pernah pasang kemah. Jadi mari kita tengok apa peralatan dan bahan yang perlu kita bawa semasa kita pergi berkemah. Mari kita zoom sikit. Ni ada 3 orang ni, budak pengakap ni bersiap sedia untuk berkemah. Tengok kawan dia tegur. Akif, adakah kamu membawa sabun, sikat dan ubat gigi? Sabun, sikat dan ubat gigi. Yang bila kita pergi berkemah, tidur semalaman atau 2 malam, kena bawa lah kan sabun, sikat dan ubat gigi ni. Kalau tak, macam mana kamu jaga kebersihan diri? Mari kita tengok. Namakan alatan dan bahan kebersihan diri yang lain. Namakan alatan dan bahan kebersihan diri yang lain. Mari kita tengok pada gambar ni. Selain daripada sabun, sikat dan ubat gigi tu, ada banyak lagi benda yang kamu kena bawa. Baiklah, kita dekatkan sikit. Mari kita tengok. Pertama sekali kita tengok dalam bekas ini dulu. Tadi ada sabun. Dia dah bawa sabun, ada sikat, ada berus gigi. Ini shampoo untuk basuh rambut. Dan ini apa ni? Berus. Berus ni guna untuk apa? Untuk basuh baju. Mari kita tengok. Ni dia pegang ubat gigi dan dimasukkan kain di dalam beg dia. Mari kita tengok dalam beg kanak-kanak perempuan ni pula. Dibawa apa? Ada ubat gigi, ada pengetip kuku, ada berus gigi, ada apa ni? Ini cikgu tak pasti, mungkin minyak rambut. Dia ada bawa tuala, mungkin baju, dan dia bawa baldi. Apa lagi selain daripada barang ni yang kamu rasa perlu bawa semasa kita berkemah? Jadi kalau kita nak bawa apa-apa, kalau kita takut lupa, kita kena buat senarai macam kawan kita ni. Dia buat senarai. Mungkin kalau kamu perlukan ubat, mungkin kamu tak berapa sihat, kamu kena bawa Panadol ataupun ubat asma ke, kalau sesiapa yang ada asma, ataupun krim mengelakkan daripada gigitan serangga. Itu pun satu keperluan jika kamu perlu. Apa lagi selain daripada itu? Kita ke muka surat yang seterusnya, muka surat 22. Diri bersih, badan sihat. Diri bersih, badan sihat. Jika badan kita bersih, sentiasa bersih, kita akan sentiasa sihat. Jadi kamu kena jaga kebersihan kamu. Kamu kena tengok kuku kamu panjang atau tidak. Kamu kena sentiasa mandi. Mandi tu kena pakai sabun. Gosok gigi, shampoo. Selepas kamu mandi, kamu kena pakai pakaian yang bersih. Sebelum makan, kamu kena basuh tangan. Dan selepas makan pun, kamu perlu basuh tangan. Baiklah, mari kita tengok bahagian yang pertama. Tuala. Ini tuala. Kamu tahu tak tuala tu apa? Tuala tu yang kain yang kamu guna untuk lap diri kamu selepas mandi lah kan. Okey, mari kita tengok cara membersih dan menyimpan. Cara membersih dan menyimpan. Kamu mesti ada tuala kamu sendiri. Kamu tak boleh kongsi tuala tau. Jangan kongsi tuala dengan abang, dengan kakak, dengan adik kamu. Tuala kamu pakai tuala kamu saja. Jangan pula kamu dah tak dapat tuala, kamu ambil je tuala abang kamu, tuala kakak kamu. Tak boleh, itu tidak bersih. Okey, cara membersih dan menyimpan. Yang pertama, cuci tuala sehingga bersih. Macam mana nak cuci? Ada 2 cara.
Satu, kamu masuk dalam mesin basuh, ataupun yang kedua, kamu perus sendiri. Mana-mana pun boleh, tapi kamu perlu basuh. Tuala ni seminggu sekali kamu kena basuh, paling lama sekalipun. Seminggu kamu pakai, basuh. Itu paling lama. Kalau kamu boleh tukar hari-hari, lagi bagus. Okey, selepas kamu dah cuci tuala tu, dah masuk mesin basuh, dah gonyuh sendiri pakai berus, kamu jemur tuala tu. Yang kedua, kemudian jemur tuala. Kat mana nak jemur? Di bawah tempat yang ada cahaya matahari. Boleh tak jemur dalam bilik air? Tak boleh, sebab bilik air tu lembap. Jadi kamu kena jemur di tempat yang terbuka, yang ada cahaya matahari dan berangin, supaya dia cepat kering. Yang ketiga, setelah kering, angkat dan lipat. Dah kering tuala tu, kamu pergi angkat dan lipat sendiri. Boleh tak kamu ambil tuala tu gumpal-gumpal, kamu campak je dalam almari? Tak boleh. Tak kemas lah, nanti kamu nak cari pun susah. Jadi lebih baik kamu lipat. Dan yang terakhir sekali, simpan di dalam almari. Simpan di dalam almari. Simpan di tempat yang sesuai. Kalau dekat rumah kamu simpan dalam almari, simpan di almari. Kalau dekat rumah kamu simpan di rak, simpanlah di rak. Pastikan tempat yang kamu simpan tu kering dan bersih. Baiklah, yang kedua, span mandi. Ada di antara kamu yang mandi menggunakan span. Kalau kamu tak pernah, mungkin kamu boleh cuba sepanjang cuti ni, sepanjang PKP ni. Beli span mandi, guna sabun. Kamu boleh gonyuh daki-daki kamu ni. Mungkin ada sisa-sisa kotoran lagi lekat dekat badan kamu tu, boleh gonyuh-gonyuh, bagi bersih lagi. Okey, cara membersih dan menyimpan. Cara nak bersih dan simpan span mandi ni. Yang pertama, cuci span mandi dengan air sehingga bersih. Cuci span mandi dengan air sehingga bersih. Kamu ambil span kamu tu, lepas kamu guna letak sabun kan, kamu kena basuh span tu. Kamu tak boleh lepas guna kamu terus gantung, tak boleh. Kamu kena basuh dulu. Pastikan sabun-sabun tu dah keluar semua, barulah gantung. Perah span dan gantungkan. Yang kedua ni, perah span dan gantungkan. Kamu dah basuh, kamu kena picit span tu sampai air dia semua keluar. Itu cara kamu nak jaga kebersihan span mandi kamu. Kalau kamu tak simpan dengan betul, tak basuh dengan betul, nanti kuman pula membiak pada span tu. Kamu mandi, kamu sapu kuman pula dekat badan kamu. Itu tak boleh dan tidak sihat. Baiklah, buka buku kamu ke muka surat 23. Ini sambungan dengan muka surat 22 tadi. Baiklah, kita tengok yang pertama ni, pengetip kuku. Pengetip kuku ni adalah alat untuk kamu potong kuku. Boleh tak kamu potong kuku pakai gigi je? Kamu gigit je gigi kamu, gigit kuku kamu. Boleh tak? Tak boleh, sebab itu tidak bersih. Sebab bawah kuku kamu ni ada banyak kuman. Okey, mari kita tengok cara membersih dan menyimpan. Yang pertama, cuci pengetip kuku sehingga bersih. Lepas kamu guna pengetip kuku ni, lepas kamu potong kuku, kamu kena bersihkan. Basuh. Tengok gambar ni, dia basuh pengetip kuku ni. Kenapa perlu basuh? Sebab bawah kuku kamu tu ada sisa-sisa kuman dan sebagainya. Jadi dia akan lekat pada pengetip kuku tu. Jadi kamu pergilah basuh. Bawah air macam tu, lalu bawah air pun dah cukup. Nak bagi sisa-sisa tu jatuh. Yang kedua, lap pengetip kuku dengan tuala bersih. Lap pengetip kuku dengan tuala bersih. Kamu dah guna pengetip kuku tu, dah basuh, kamu perlu lap. Ambil tuala ke ataupun ambil tisu, lap sampai dia bersih dan kering.
Kalau kamu dah lap, masih ada macam basah-basah tu, kamu jemur sekejap. Kamu letaklah di mana tempat yang sesuai, tunggu sekejap sampai dia betul-betul kering. Dan yang ketiga, simpan di dalam bekas yang selamat. Yang ketiga, simpan di dalam bekas yang selamat. Kamu dah basuh, kamu dah lap dan dia dah kering, kamu kena simpan di tempat yang selamat. Kenapa? Sebab kalau kamu letak je merata, mungkin ada orang kata pijak benda tu. Itu kan benda yang tajam. Kalau kamu terpijak kan sakit. Jadi kamu perlu simpan di tempat yang selamat, sama ada dalam bekas ataupun dalam laci, ataupun gantung di mana-mana tempat yang tinggi, yang adik-adik kamu yang kecil-kecil tu suka nak capai. Takut nanti dia main. Okey, baiklah, kita pergi yang ke seterusnya, sabun mandi. Ini adalah sabun mandi. Sabun mandi pun kamu kena bersihkan. Walaupun tujuan utama dia untuk membersihkan kamu, tapi kamu kena bersihkan dia juga. Lepas kamu mandi, kamu kena basuh sabun ni. Cara membersih dan menyimpan sabun. Okey, yang pertama, jirus sabun mandi untuk hilangkan kekotoran. Jirus sabun mandi untuk hilangkan kekotoran. Sabun yang kamu dah guna sewaktu kamu mandi, kamu dah gonyoh-gonyoh badan kamu ni untuk buang sisa lemak dan sebagainya ni, peluh dan sebagainya, kamu kena jiruskan. Cuba kamu tengok lepas kamu mandi, kadang-kadang ada terlekat rambut dekat situ, ada macam tanah lepas kamu mandi tu lekat dekat sabun tu. Jadi kamu kena jirus air sampai dia bersih. Bukan kamu buat buih dengan sabun tu, jirus saja. Kalau ada kamu nampak rambut tu, kamu tarik dan buang. Yang kedua, letakkan sabun mandi ke dalam bekasnya. Sabun mandi yang kamu dah jirus tadi, kamu dah bersihkan tu, letak dalam bekas. Kamu jangan letak atas lantai. Bahaya satunya dan tidak bersih. Cuba kamu bayangkan kalau kamu letak atas lantai, mungkin ibu bapa kamu atau adik-beradik kamu masuk dan terpijak sabun tu, tak kejatuh, bahaya kan. Jadi letakkan dalam bekasnya, ataupun di mana tempat yang sesuai. Mungkin ibu bapa kamu ada sediakan macam rak untuk sabun ke, mana-mana yang sesuai. Okey, sampai di situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat belajar sesuatu daripada pembelajaran pada hari ini. Moga kita berjumpa lagi selepas ini. Okey, assalamualaikum.